Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, selamat hari Isnin Barakah. Okey, apa khabar anda semua hari ini? Didoakan agar semuanya dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa dipermudahkan Allah semua urusan kita, insya-Allah lancar, teratur dan cemerlang. Okey, hari ini merupakan sharing ilmu solehah di wall hari yang ke-336. Alhamdulillah. Tajuk hari ini adalah punca rezeki kita menjadi rezeki yang kotor. Apakah punca-puncanya? Okey, boleh tolong share dan boleh tolong kongsikan laju-laju Solehah punya link FB live pada petang ini, supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat, insya-Allah. Okey, kita mulakan dulu sharing ilmu kita pada petang ini dengan selawat dan juga doa seperti kebiasaan. Semoga Allah merahmati dan memberkati majlis ilmu taman-taman syurga di dunia ini, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya Mujib. Okey, apakah antara punca-punca rezeki kita menjadi rezeki yang kotor dan kenapa rezeki susah masuk dalam kehidupan kita? Okey, yang pertama, kita kena cek dulu persekitaran dapur kita, especially bahagian sinki. Lepas makan, ada kan selalunya sisa makanan terkumpul dekat sinki. So, sebelum tidur, adakah kita sebagai ibu, umi, bonda, mama, emak membersihkan sinki sebelum anda tidur? Okey, kalau anda nak tahu kenapa rezeki kita boleh menjadi kotor, sebab kita tak menjaga kebersihan persekitaran dapur kita. Sebabnya jin dan makhluk-makhluk halus ni, dia suka hinggap di benda-benda kotor, especially di sinki-sinki yang penuh dengan sisa makanan yang kita tak bersihkan, yang kita tak kutip dahulu dan kita buang dalam tong sampah. Maka itulah menjadi tempat favourite jin-jin dan syaitan untuk bertenggek dekat situ. So, jangan pelik kenapa kadang-kadang rumah kita ni ada gangguan, ada suasana yang panas baran. Sebabnya kita sendiri tak jaga kebersihan. Dan menjadilah rezeki yang kotor. Kita tak jaga persekitaran, berbau, kita tak buang sampah di tempat yang disediakan. So, disitulah punca kenapa rezeki kita menjadi rezeki yang kotor, rezeki susah masuk dan kehidupan keluarga kita pun tak dalam keadaan yang bahagia dan tenang. So, yang pertama sekali kita kena cek sebelum tidur, pastikan dapur dalam keadaan bersih, sinki dalam keadaan clear, tak ada lagi sisa-sisa makanan, tak ada lagi kekotoran yang kita biarkan kita masuk tidur tetapi sinki dan dapur kita masih kotor. Masih ada lagi sisa makanan yang berbaki yang kita tak buang di tempat yang betul. Sebab tu ada gangguan dalam rumah kita. Tiba-tiba tengah-tengah malam dengar bunyi orang ketuk lesung batu lah, tiba-tiba dengar bunyi macam-macam bunyi lah. So, benda tu adalah realiti berlaku. Sebab tu kita kena jaga kebersihan. Kita tak nak mendapat rezeki yang kotor, kita sendiri kena jadi seorang yang pembersih. Okey, tu yang pertama. And then yang kedua, punca rezeki kita menjadi kotor adalah apabila kita membiarkan sampah dibiarkan tak berikat, dibiarkan berterabur di luar rumah. Sebab tu, satu, menimbulkan ketidaksenangan, pencemaran bau, jiran pun rasa tak senang hati dengan kita. And then kita sampah-sampah yang kita biarkan tak berikat, kita tak buang di tempat yang betul, lalu menyebabkan benda-benda kotor hinggap dan kita tak sedar, tiba-tiba ada lalat datang hinggap dekat makanan. Makanan tak bertutup pula tu dengan tudung saji, makanan biar terdedah, lalu menjadilah sumber makanan yang tak sihat, kotor.
dah dihinggapi oleh lalat, dah dihinggapi oleh benda-benda yang kita tak nampak. Itu dari segi makhluk yang kita nampak. Dari segi makhluk yang kita tak nampak, kalau kita biarkan makanan terdedah, kita biarkan makanan tak bertutup, boleh menjadi jin jilat makanan, boleh jadi makanan terdedah tu tak elok untuk kita makan dah, yang terbiar lama. So pastikan kita jaga dapur, jaga tong sampah, biarkan sampah berikat, biarkan sampah tu di tempat yang betul, jangan mengganggu pencemaran bau kepada jiran-jiran kita. Jaga kedamaian rukun dalam kita duduk di taman, especially duduk rumah dekat-dekat rapat-rapat tu, jaga kebersihan dan jaga sensitiviti antara satu sama lain. So pastikan sampah diikat dan dibuang di dalam tong sampah. Okey, yang ketiga, punca rezeki kita kotor adalah tandas, bilik air. Kita biarkan tandas dan bilik air kita ni dalam keadaan yang kotor. Selalunya kita sendiri yang guna, suami, isteri, anak-anak yang guna bilik air. Kenapa tak ada tanggungjawab dalam diri kita untuk membersihkan sendiri? Adakah kita harapkan orang gaji? Adakah kita harapkan maid? So di situlah, kalau kita nak rezeki kita sentiasa mengalir bersih, berkat, kita sendiri kena pastikan persekitaran yang cantik, yang sedap mata memandang, yang baunya pun tak menusuk hidung kita, tak mengganggu kita. Sebab tu, tandas kena pastikan dalam keadaan yang bersih, sentiasa dicuci, sentiasa disental, lantai tu sentiasa disapu dan digosok dengan berus-berus yang berkaitan dengan tandas ni. So kita jaga kebersihan. Jangan biarkan tandas kita kotor, tetamu datang pun tengok dalam keadaan yang tak menyenangkan. So dia pun tak senang nak datang rumah kita. So kita nak pastikan rezeki masuk lancar dalam kehidupan kita. Kita hendaklah jaga kebersihan, walaupun bukan itu tempat tidur kita, bukan itu tempat kita makan, tetapi itu adalah tempat yang penting. Kita nak ambil wuduk, kita nak mandi. So di situlah, jaga kebersihan tandas. Jangan biarkan tandas kotor, jangan biarkan tandas tu terbiar lama, berbulan-bulan kita tak sental. So terapi diri kita, latih diri kita bersabar, bersihkan tandas. Sebab orang yang menjaga kebersihan ni adalah sebahagian daripada iman. Itulah yang menunjukkan iman dia. So kalau kita nak rezeki masuk lancar, pastikan persekitaran rumah kita bersih, kemas. Tetamu datang pun senang, dia rasa seronok nak datang lagi. Bukannya bila dia datang rumah kita, dia rasa segan. Dia rasa segan sebab persekitaran rumah kita yang kadang-kadang terlampau berselerak, tandas tak dibersihkan, tandas tak dicuci. So timbul rasa tak sedap hati. So pastikan tandas kita itulah menunjukkan kita ni an-nazafatul minal iman. Kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Adakah kita menitik beratkan tentang kepentingan nak tengok dalam suasana keadaan yang bersih, rumah bersih, tandas bersih, dapur bersih? So itu adalah tanggungjawab kita. Bukannya kita harapkan orang gaji. So lainlah kalau kita ni memang banyak duit, boleh upah orang, boleh upah cleaner datang rumah kita, so dipersilakan. Tetapi kalau kita dah keadaan macam ni, kita mampu buat sendiri, kita boleh buat sendiri, apalah salahnya kita sendiri yang guna, kita sendiri yang bersihkan. Itulah tanggungjawab kita. Kita nak pastikan rezeki kita. Sebab Allah pun tak suka benda yang kotor. Allah tu cantik. Allah sukakan sesuatu yang cantik. Innallaha yuhibbu jamal. Allah itu sukakan kecantikan. So pastikan rumah kita cantik, tandas kita cantik, dapur kita cantik, barulah kita pun dapat memasak dengan senang hati, dengan gembira, dengan rasa penuh kasih sayang, insya-Allah. Okey, yang keempat, apa punca rezeki kotor? Yang keempat adalah rumah kotor dan bersawang. Sebab tu jangan biarkan rumah kita ni macam bila kita masuk rumah tu macam masuk rumah hantu. Macam masuk rumah yang dah ditinggalkan lama. Padahal kita ada dekat rumah tu hari-hari. So pastikan tengok bumbung, tengok siling, adakah bersawang, adakah berhabuk. So bersihkan. Bersihkan dengan penyapu yang boleh kita bersihkan. Benda-benda ni kan adalah asas rumah tangga kita. Macam mana kita nak pastikan kebersihan rumah kita. Jangan biarkan rumah kita ni terbiar kotor. Tetamu datang tengok banyak sawang, rumah bersepah-sepah. Kalau ada anak-anak kecil tu, lepas dia main, ajar anak-anak untuk kemas kembali mainan yang diorang main tu. Ajar
Okey, sini mainan masuk dekat ruangan sini. Jangan ajar anak selalu buat sepah. Tetapi kita ajar didik dia lepas main, okey. Lepas main kakak simpan balik mainan ni dekat laci sini. Simpan balik dan kemas balik. Sebab nanti kalau orang datang rumah kita bersepah terpijak Lego dah sakit. Terpijak mainan yang tajam-tajam yang halus-halus tu sakit. Sakit kalau kaki kita pijak kan. So pastikan rumah kita ni dalam keadaan selamat, bersih, selesa dan sedap mata memandang. Untuk memastikan tetamu yang datang rumah kita, yang bawa rahmat dalam datang rumah kita ni sentiasa dalam keadaan senang. So pastikan keadaan rumah kita bersih, tersusun, ceria, sedap mata memandang. So itu akan menghadirkan suasana yang sakinah, mawaddah, warahmah. Lalu menyebabkan rezeki pun mudah masuk dalam kehidupan kita. Sebab kebersihan ni sangat berkait rapat dengan rezeki kita. Kalau kita seorang pengotor, memang rezeki susah nak masuk. Tetapi kalau kita seorang yang mementingkan kebersihan, seorang yang pengemas, seorang yang pembersih, seorang yang selalu menitikkan kesucian, insya-Allah rumah kita, rezeki kita akan masuk dengan sangat berkat, insya-Allah. Okey, yang kelima. Yang kelima, apa punca rezeki kita ni menjadi rezeki yang kotor adalah apabila kita ni selalu sakit dan lemah. Kita selalu sakit dan lemah, lalu menyebabkan rezeki kita ni kotor. Kita selalu sakit dan lemah sebab apa? Punca pemakanan. Macam saya bagi tahu tadi, bila kita makan, pastikan makanan tu kita tutup, kita pastikan makanan tu tak terdedah, tak dihinggapi lalat, tak terbiar lama terbuka tanpa ditutup. Sebab tu jangan pelik, tiba-tiba kita rasa sakit perut, kita rasa memulas yang teramat sangat, tiba-tiba kita rasa macam seperti gangguan. Sebenarnya bila makanan kita ni kotor, itulah penyebab kepada penyakit, sakit. Kita akan cepat jatuh sakit, imunisasi badan kita tak kuat. So jaga kebersihan makanan. Jangan biarkan makanan terdedah lama. So kalau kita sakit, insya-Allah kalau dah jumpa doktor cakap tak ada apa-apa masalah, bermakna makanan kita tu telah dihinggapi oleh benda-benda kotor yang kita tak nampak. Kadang-kadang jin, syaitan, makhluk-makhluk halus ni kita tak nampak, tetapi mereka ni ada di sekeliling kita. Sebab tu makanan jangan biarkan terdedah, makanan jangan biarkan terlampau lama tak bertutup. So jaga kebersihan dan persekitaran makanan kita supaya apa yang masuk dalam perut kita tu akan menjamin kesihatan tubuh badan kita, insya-Allah. Okey, yang keenam, yang terakhir, apa punca rezeki kita kotor adalah kerana akhlak dan sikap panas baran kita. Punca rezeki kita kotor, tersekat, susah nak masuk sebab diri kita. Sebab diri kita yang terlampau panas baran, tak boleh kawal kemarahan, terlampau emosi, terlampau cepat nak marah, baking. Baking kan orang kata. So, kita kena kawal emosi kita. Kena kawal emosi kita. Jangan biarkan diri kita ni terlampau hot temper. Di mana bila kita terlampau marahkan seseorang, kita terlampau panas baran akan menyebabkan kita punya rezeki susah nak masuk, lalu menjadi rezeki yang kotor. Sedang-sedang kita tengah makan ni, sedang mengunyah makanan, tiba-tiba kita marah. Kita marah dekat anak, kita marah dekat customer, kita marah dekat orang. So makanan yang kita masuk dalam perut tu sebenarnya boleh menjadi satu doa. Di mana kita sedang makan rezeki ni. Sedang makan rezeki, sedang suap rezeki, tiba-tiba ada gangguan di mana menyebabkan emosi kita terganggu. So disitulah, sebab tu orang yang berakhlak buruk, orang yang selalu negatif, orang yang selalu suka cari salah orang, suka fitnah orang, suka sebarkan aib orang, so dia akan mendapat rezeki yang kotor, rezeki yang syubhah, rezeki yang sangat susah nak masuk dalam kehidupan kita. So jaga mulut kita, jaga percakapan kita, jaga apa sahaja yang keluar daripada mulut kita, pastikan tak menyakitkan hati orang. Pastikan sentiasa berlapik dan sentiasa untuk ke arah kebaikan. Kalau kita tegur orang, kita tegur orang dengan penuh kasih sayang, kita tegur tegas tetapi berhikmah. Itu adalah cara yang Islam ajar. Di mana kita nak tegur kesalahan seseorang tu, biarlah dia sendiri terkesan dekat hati, bukannya lagi dia makin benci dekat kita. So pastikan apa yang keluar daripada mulut kita ni, kita cakap yang baik-baik sehingga tak menyebabkan orang berdendam dengan kita. Sebab sakit hati ni akan menyebabkan rezeki tersekat.
So jangan pelik kenapa rezeki kita susah masuk, rezeki kita tersekat, rezeki kita sangat orang kata susah nak jemput rezeki ni. Rezeki kalau masuk pun dia selalu bocor. Tiba-tiba tayar kereta bocor, tiba-tiba kehilangan duit. So itulah cara Allah melakukan kebocoran rezeki. Di mana rezeki yang tak berkat ni, rezeki yang syubhah, rezeki yang kotor tak berkat ni akan menyebabkan ia mengalir cepat. Cepat je keluar. Dia dapat masuk banyak dan cepat juga keluar. So jaga akhlak kita, jaga peribadi kita, jangan sakitkan hati orang, jangan berdendam, tetapi maafkanlah dan redakanlah kesalahan orang lain supaya rezeki tak tersekat masuk dalam kehidupan kita, insya-Allah. Saling aman damai, saling berkasih sayang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sekadar ini sahaja perkongsian Solehah hari ini. Semoga bermanfaat untuk anda semua. Solehah doakan agar anda semua kaya berjaya dunia akhirat dan sentiasa dalam rahmat dan kasih sayangnya, insya-Allah. Okey. Selamat maju jaya dan selamat bermuhasabah diri. Segala kekurangan adalah daripada Solehah dan segala kebaikan tu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.